Kita sambung sesi pembelajaran untuk subtopik yang seterusnya dalam chapter yang ke-8 iaitu Introduction to Sound. Dalam subtopik ini saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan dengan daily noise rules. Somehow kenapa pengiraan ataupun pengukuran dos ini diperlukan? Sebab apa? Sebab pendedahan bunyi bising ini ianya ada kaitan dengan health effect, terutamanya penyakit pekerjaan yang dinamakan sebagai noise induced hearing loss. Sebab somehow medical practitioner mereka tak faham sangat LEQ apa benda, L average ni. Mereka lagi prefer penggunaan dos, iaitu berapa banyak dos sebenarnya pekerja terima. Ini adalah term dari sudut medical, perubatan. Sebab kita sebagai seorang engineer, para pelajar perlu pastikan bahawa keselamatan dan kesihatan bekerja di tempat kerja itu penting, terutamanya daripada sudut pemeliharaan pendengaran. Baik, first kali point adalah apa yang dimaksudkan dengan dose. Dose adalah cumulative noise exposure for a duration of time. Ianya adalah hasil tambah pada keseluruhan pendedahan yang diterima oleh pekerja dalam satu tempoh masa bekerja. For example, untuk kes di Malaysia, dose basically kita akan kira dalam bentuk dose 8 hours. It's a cumulative total duration of 8 hours. Kalau pekerja bekerja lebih daripada 8 jam, contohnya bekerja shift dalam kalau contohnya di kilang-kilang, pekerja operator bekerja dalam 2 shift dalam tempoh 24 jam. Jadinya satu shift akan jadi 12 jam. So bila kita kena kira cumulative is 12 hours, tapi we must correct it to 8 hours. Iaitu adalah based on the standard ataupun regulation as specified under the Occupational Safety and Health Noise Exposure Regulation 2019. Okay, so dose of 100% or 1% correspond to the exposure at allowable duration for a specific noise level of 85 dBA for a duration of 8 hours. Yang ini saya highlight lagi sekali lah, sebab apa? Yang ini adalah limitation. Dalam regulation, ianya specified under the noise exposure limit. Kalau pekerja terdedah lebih daripada dos 100%, apa akan jadi? Jadinya pekerja boleh mengalami noise induced hearing loss, iaitu one of the occupational disease di tempat kerja. Okay, so point number 3 is dose exceeding 100% or 1 means workers is overexposed to the noise exposure limit. Jadinya ianya boleh terdedah kepada 3 penyakit pekerjaan lah. Yang first kali, yang paling familiar adalah hearing loss. Yang kedua adalah standard threshold shift. Dan yang ketiga adalah hearing impairment. Dan ketiga-tiga penyakit pekerjaan ini akan ditentukan ataupun akan dijustify oleh occupational health doctor daripada audiogram pekerja. Audiogram pekerja ini akan dilaksanakan ataupun akan dibuat pengukuran oleh Audiomatic Testing Center yang diiktiraf oleh pihak JKKP ataupun DOSH. Okey, bagaimana kita sebagai seorang engineer nak mengukur computation of daily noise? So basically rumusnya adalah D equals to 100% divide 100% multiply by C1 divide by T1 plus C2 divide by T2 dan Cn divide by Tn. Whereby the D is the noise dose, C adalah total time of exposure specified noise level. Pada satu ketika, pada satu tempoh masa dengan magnitude yang ditentukan ataupun yang telah ditetapkan, berapa lama tempoh masa, yang tu kita diname dia sebagai C. Dan T pula adalah daily exposure duration limit as specified at the specific noise level. Yang ni limit ni siapa yang tentukan? Basically ianya ditentukan dan ianya telah dipublish dalam ICOP noise exposure noise 2019. So kena refer balik lah T ni. Okay, dan contoh, saya bagi satu contoh di mana kalau pekerja terdedah yang ini adalah 88
Yang ini adalah 85. Yang ni tanya semua dB 88, 85. So pendedahan ni adalah for example. Pendedah selama 4 jam dan 85 pun adalah 4 jam. So C1 kita akan jadikan dia 4, C2 jadikan 4. Sebab apa? Yang ni kita standardize, the unit is hours. So T1 berapa sebenarnya yang dibenarkan? 88. Basically 88 ianya adalah 4 jam. Dan T2 ni adalah 8 jam yang telah dibenarkan. So, mudah straight away. Jadinya akan jadi 100 multiply by 1 plus 1 divide by 2. Yang ni telah kamu mudahkan lah. Setelah dimudahkan, jadinya kamu akan dapat 100 kalikan dengan 3/2. So kamu akan dapat lebih kurang jawapannya adalah 3/2 ataupun 3/2 akan dapat jawapannya adalah 1.5. 1.5 dos. Okey. So, yang ni adalah table ataupun standard yang digunakan untuk kita tahu berapa sebenarnya tempoh pendedahan untuk pekerja bekerja pada spesifik noise level. Ianya dikenali sebagai daily exposure duration limit. Dan contohnya kalau ikutkan 85, tempat pekerja adalah 85 noise dBA noise level. Dan pekerja dibenarkan untuk bekerja selama 8 jam. Kalau apa jadi kalau pekerja bekerja lebih daripada 8 jam, jadinya ianya akan menghasilkan L equivalent ataupun dos yang lebih daripada 100%. Dan kalau ikutkan dari kat sini adalah 88 sama juga dengan 4 jam. Dan 91 sama juga dengan 2 jam. Dan 94 sama juga dengan 1 jam. So, kalau pelajar ikutkan kat sini, yang ini 82 sama juga dengan 16 jam. Apa yang saya bulatkan ni, daripada table yang saya bulatkan ni, perbezaannya adalah 3. 3 poin. 82, 83, 84, 85. Jadinya ada. So, ianya dikenali sebagai 3 exchange rate. 3 exchange rate. Cara yang paling mudah untuk hafal lah. So 82, pelajar ingat limit dia adalah 6 jam. 85 adalah 8 jam. 88 adalah 4 jam. 91 adalah 2 jam. 94 adalah 1 jam. Itu adalah yang paling mudah lah konsep. Sebab apa? Ianya menggunakan 3 exchange rate. In between 89 mungkin agak susah sikit. Sebab apa? Ianya ada minit lah, ada menunjukkan nilai minit. Okey, yang ni adalah sambungan juga. Kalau ikutkan kat sini, untuk 97 adalah setengah jam. Untuk 100 dB adalah 15 minit saja tempoh pendedahan maksimum yang dibenarkan. Kalau peak level 115 adalah 28 second saja. Tak sampai 1 minit. Contohnya bunyi dia terlampau kuat. 115 ni katanya saya is very very loud noise. Biasanya mungkin akan terasa apabila pekerja bekerja berhampiran dengan turbine. Turbine generation, for example dekat airline industry. Airline kapal terbang menggunakan jet turbine engine. Jet turbine engine basically ianya menghasilkan lebih daripada 100 lah. Lebih daripada 100 dB. Jadinya pekerja tersebut memang kena menggunakan earmuff, earplug double protection. Kalau ikutkan pengiraan noise reduction rating lebih daripada 100 dB, memang kita akan advise pekerja menggunakan double protection, iaitu kena gunakan earplug dan kemudian menggunakan earmuff. Okay, dan kita tengok example 10. Di mana dalam example 10 ni suruh dikira pengiraan 8 hours daily noise dose DHH when employee exposed to the noise at work below.
2 hours at 91 dBA, 4 hours at 85 dBA, 2 hours at 82 dBA. So straight away, apa yang para pelajar kena buat, para pelajar terus masukkan je dalam rumus dose. Dose sama juga dengan 100 multiply by C1 divide by T1 plus C2 divide by T2 plus C3 divide by T3. So C1 ni adalah daripada soalan 2 jam. Pendadahannya adalah 91, iaitu yang dibenarkan adalah 2 jam saja. C2 ni, yang ni adalah 85. Basically yang ni adalah 91, yang ni adalah 82 dB Ini semuanya adalah dBA. So 4 jam kalau ikutkan daripada graf yang saya tunjukkan ataupun daripada table, ianya adalah 8 jam dibenarkan untuk 85 dan 82 ianya dibenarkan adalah 16 jam. So dengan menggunakan kalkulator, para pelajar akan dapat dose adalah 162.5%. Dan saya nak ingatkan lagi sekali, basically dose, pengukuran dose ini, the most accurate adalah dengan menggunakan dosimeter. Jarang, memang tak pernah lagi ataupun ada dari segi penyidikan ada mereka membuat pengiraan dos ini secara manual. Yang ini mungkin untuk assumption okey. Tapi untuk mendapatkan dos yang paling accurate adalah dengan meletakkan dosimeter. Sebab apa? Dosimeter sekarang ni ianya adalah integrate. Ianya capable untuk absorb ataupun untuk collect all the noise level, and then ia akan menjalankan integration, dan kemudian analyzer ataupun dosimeter tu akan mengukur dose yang kita mahukan ikutkan JKKP spec, dose 8 hours ataupun dose corrected to 8 hours jika pekerja bekerja lebih daripada 8 jam ataupun kurang daripada 8 jam.